bawah ni. So, okay, dah ready ya? Aduh. So, okay. Seperti yang saya janjikan, first time saya berlive di media sosial. Saya tak pernah buat kat Facebook ke Instagram, memang tak pernah. Dan kena faham kita ni orang senior ni bab-bab social media ni ya, macam tu biasa-biasa lah. So, kat mana kita nak mula? Dah ramai ni, dah 22 orang. Okay, tak apa, saya intro dulu. So, tujuan dia, saya nak live malam ni untuk meraihkan 1 tahun saya jadi YouTuber. So, saya start YouTuber last year, 29 hari bulan September. So, ini hari 28, 29, so genap 1 tahun. So, itulah macam-macam dalam YouTube saya kalau biasa tengok daripada pancing, daripada bola. So, sekarang ni lebih fokus kepada politik lah, ya. So, okay. Tengok siapa yang ada dekat live sekarang. Muhammad Fidaus, thank you Muhammad Fidaus, support. Hairul Anwar, salam daripada PJ. Waalaikumsalam. Annie Azura, okay. Tengah lipat baju. Boleh lipat baju sambil kita berrelax-relax pun tak hal. Akif Muhammad Azlan, saya gugup. Saya pun lebih kurang gugup juga, tapi okay, apa yang nak gugup kan? Di Foundation, okay, ready? Dah ready. Hello. Salam reformasi semua. Yes, saya lupa cakap. Salam reformasi untuk yang nak reformasi bersama Anwar. Kalau yang tak berreformasi pun tak apa. Kita salam sejahtera. Tak kisahlah siapa-siapa pun. So, kita kalau boleh kita tak nak cerita bab politik ni ekstrim sangat lah. Kita ni lebih kepada pemerhati, lebih kepada orang luar. Kita bukan ilmu dalam politik. So, kita mengikuti perkembangan politik. So, macam saya cakap lah, kita boleh bertukar pendapat, kita boleh share idea macam mana keadaan politik, you know. Okay, siapa lagi? Nur Edora Abdul Halim. Halo, macam kenal ya ni. Hisham Muhammad, salam reformasi, salam Hisham. Irene Naim, hello. So, itulah. So, dah setahun dah jadi YouTuber ni. So, alhamdulillah. Progress apa yang saya dapat, apa yang saya target jauh melebihi daripada yang sebenarnya lah. So, alhamdulillah dengan berkat sokongan tuan-tuan, saudara-saudara yang rajin mengikuti YouTube saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah, ya. Okay, siapa lagi? Wow, ini King Paim. Salam reformasi, saya AMNK dari Permatang Pau. Oh, ini orang Anwar Ibrahim ni. Salam King. So, itulah. So, malam ni saya nak reward 1, 2, 3 orang yang saya rasa banyak rajin komen, rajin berkongsi, yang sikit banyak menolong menaikkan view channel saya. So, tak apalah, mungkin itu di penghujungnya nanti. So, itulah. So, video saya hari ini yang terakhir ialah mengenai pelantikan Gigi lah sebagai Ketua Menteri Sabah. So, macam kita tahu, so saya rasa besok beliau akan mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang ke-16 kalau tak silap saya. So,
dua orang calon lagi yang macam saya selalu highlight, Bong Mokhtar dan Syafiee Apdal. So mungkin bukan untuk anda kali ini. So rezeki Jiji untuk menjadi Ketua Menteri. Syafiee pun dah sempat 30 bulan menjadi Ketua Menteri. Bong Mokhtar pun dah berpenggal-penggal menjadi MP ahli parlimen. So nak cuba untuk memerintah sebuah negeri. So cubaan kali ini belum lagi berjaya. So tak tahulah, mungkin ada masa lagi untuk cubaan menjadi Ketua Menteri. So tak apalah, itu dia orang punya hal lah. Kita tak ada kepentingan apa. So apa lagi? King Paim, Alhamdulillah. Itulah, thank you tuan sebab update semua pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah, saya sejarah reformasi ini sejak tahun 98 lah. Sebelum tu kita follow politik ni. So sedikit banyak mengubah pandangan saya terhadap keadaan politik semasa tanah air. Dan pada awal reformasi dulu saya ada imbau, saya pernah menjadi ketua cawangan keadilan di Kat Selayang ni. Dan selepas 3-4 tahun saya rasa saya quit lah. Saya rasa saya lebih keluar. Dan kadang-kadang masalah kerja, saya kerja full time tuan-tuan. So menjadi YouTube, menjadi politik ni adalah mengisi masa lapang So bidang saya sebagai seorang engineer lah. So sekarang ni sebagai project consultant. So YouTube ni malam-malam belum tidur sempatlah cari idea sana satu dua untuk buat YouTube. So setakat berkongsi marah kadang-kadang, kongsi geram dengan keadaan politik negara kita. So alhamdulillah lah, so far mendapat sokongan, view pun nampak sejak kebelakangan ni okey lah, dah sampai 100,000, 150,000 view. So saya rasa sangat bersyukur lah, terima kasih kepada anda semua. Okay, the foundation bila DSI akan jumpa yang di Pertuan Agong. Wow. Tadi kita dengar dia orang ada mesyuarat Majlis Pakatan Harapan. So daripada yang kita dengar, tidak ada apa kenyataan dari semua pemimpin-pemimpin. Tak tahulah dengan berita hari ini, mula-mula kata Agong gantung. Lepas tu ini hari kata keracunan makanan pula. Lepas tu kata sakit sendi lutut pula. Kecederaan lama main sukan. So kita tak tahulah apa cerita sebenarnya. So itulah Ashraf, tak tahulah bila Anwar dapat jumpa yang di Pertuan Agong. Satu lagi King Pam, saya ada buat satu NGO di bawah tim di Pematang Poh diketuai Obin Nuriza, harap semua dipermudahkan. Yes, saya doakan King dipermudahkan. So semoga berjaya lah, semoga mendapat sambutan. Fast Ashraf, video bus, okey, terima kasih. Foundation, terima kasih. Afaf Ashraf, mantap. Ya, banyakkan lagi. Bolehlah. Sehari 1-2 video. Itu pun nak buat video ni kadang-kadang 3 minit. Mengambil masa sampai 4 jam, 5 jam tau. Kadang edit saya lebih agak particular sikit lah bila nak buat video ni. Kalau boleh saya nak apa yang saya nak sampai tu, saya buatkan. So, kadang-kadang editing video ni nampak mudah, tapi bila yang sebenarnya nak memasukkan cut and paste, editing, transition apa, itu yang kadang-kadang mengambil masa. So okey lah, 1-2 video satu hari rasa cukup lah untuk. Itu pun dah setahun saya dah upload 425 video. So kira above average lah. Okay. Okay, apa lagi? Macam mana? King Pain, saya masih muda berumur 31 tahun mengikuti Anwar berumur 19 tahun. Alhamdulillah sekarang bergiat aktif ranting lama reformasi
Dan kebanyakan anak muda, dia orang tak tahu sejarah sebenar Anwar Ibrahim. So kadang-kadang bila kita flashback video-video lama mengenai Anwar Ibrahim tu, kita sedar siapa sebenar Anwar Ibrahim. Kadang-kadang orang tengok dari segi luaran, dia ingat seolah dia orang baru, dia sebenarnya orang dah lama. Saya ingat saya start kenal Ibrahim waktu dia mula join UMNO tahun 82. Itu saya dekat UTM Jalan Geni. So itulah time tu bila Mahathir tarik dia masuk UMNO, orang PAS menangis. PAS waktu itu dirembat, ditangkap oleh Tun Mahathir waktu tu. So at the end, kita tengok apa jadi kepada Anwar Ibrahim. Macam lah kita tengok video saya, apa pandangan saya terhadap Anwar dan pandangan saya terhadap Anwar Ibrahim. So macam-macam lah, difahamlah kedudukan kita. Okay. Gambar tak ada. Gambar tak ada Cik Alim. Siapa ya? So Wim Wami. Mungkin setting tak betul kot ni, Siti. Ada. Ya. Ya, anak saya kata ada. Okey, minggu depan kot Agung jemput Anwar Ibrahim menghadap. Kita harap macam itulah. So secepat mungkin lah. So macam video yang saya upload oleh Iswadi Murni ya. So banyak kemungkinan dia lah bila menghadap, sebab the ball ni orang panggil bola di kaki Muhyiddin. So dia yang akan tentukan. Agung kalau dalam dipahamkan dari segi perlembagaan, dia mengikut, dia mendengar nasihat daripada Perdana Menteri. So macam itulah ya. Okey, Tuan Halim orang mana? Saya orang Aitam Kedah. Aitam Kedah ni kawasan Jerlun. Parlimennya Mukris. Kalau dulu Parlimen Puang Pasu, Mahathir ya. Mahathir lama dia pegang kawasan Puang Pasu. Ingatlah sebelum dia pergi ni Langkawi ya. Tapi tak juga maju-maju kawasan Mukris pun. Internet teruk nak mampus. Cakap tu terangnya. Sorry saya komplain. Kalau dekat KL saya nak upload video 4 minit 2 minit je. Kat sana 4 jam nak upload video YouTube 10 malam pun 6 pagi, sekarang 8 jam baru dapat upload video. Memang teruk internet line kat situ. Bukan kampung sangat pun, dekat Jalan Besar, Jalan Putra tu. Okey. Timpang lagi banyak manfaat saya dapat semua bidang reformasi 98, Datuk Ezam Muhammad Noor. Okay. Dulu kat saya bersama isteri lah. Wow, time tu tak ada macam sekarang lah YouTube apa. So boleh kata setiap minggu kita pergi dengar ceramah. Taman Melewah, PAS seluruh KL ni. So time tu Ezam lah, Adam, Lokman Adam apa semua macam-macam lah. Arwah apa nama Kasim tu, baru meninggal. So PAS lah time tu, DP memang saya follow betul. Memang bersemangat, betul. So time sekarang ni nampak mudah lah dapat tengok YouTube, dapat tengok live show macam sekarang ni, tak perlu nak pergi travel pagi susah, malam-malam bawa kerusi satu berbawa tikar tengah ceramah dekat Taman Melewah tu dah lain sikit zaman sekarang. So gerakan Ezam ni, ada satu video yang tengok pasal Ezam saya dah, kalau tanya saya, Ezam ni let him lah, jangan tarik balik. Ada satu video yang dia bercerita pasal Anwar tu, saya rasa tidak boleh dimaafkan lah apa yang dia cakap, apa yang dalam video tu mengenai Anwar Ibrahim. So saya forget him, lupakan dia lah. Memang sekarang ni nampak dia tengah menyending-nyending nak masuk balik keadilan. Saya rasa tolong jangan ambil dia. Okay, apa lagi? Terbaik bro, okay, terima kasih. Siti Salwa, selamat malam rakyat Malaysia, salam reformasi dan Kuantan, hidup Pikar, hidup di SAI PM ke-9. Ya, kita berdoa macam itulah. So, tak tahulah kenapa rezeki Anwar Ibrahim ni banyak sangat halangan dia. Mungkin ada hikmah mengikut. Tapi kadang-kadang kalau setiap orang ada niat baik, insyaAllah
Rezeki dia tak ke mana. Assalamualaikum Tan Soleh Halim. Ya. Waalaikumsalam. Maziah Abdul Halim. Oh, banyak tu nama Abdul Halim lah ni. Apa pendapat Encik Halim tentang kata dia saya parti itu parti kita, parti itu dari parti ini derita. Apa maksud ni? Parti itu parti kita, parti ini derita. Derita ni tak tahulah, mungkin banyak sangat pengalaman pahit dia kena penjara lah, kena aniaya lah, macam-macam. So saya ingat dalam Malaysia ni tak ada orang yang sehebat Anwar lah dari segi pengalaman pahit lah. So mana ada ahli politik lain. Yang lain tu kena satu dua masuk ISA tapi macam Anwar masuk 2 kali penjara, dituduh liwat macam-macam. Bagi saya hebat lah ya, sehingga dia bertahan sampai sekarang. Kadang-kadang cakap dia terang, saya sendiri pun kalau bila tengok informasi lama-lama, video lama-lama, sebab pun ada. Kadang-kadang saya selalu tengok video-video kan, tengok betapa perjuangan dia bersama keluarga, bersama Warizah. Betul. Kadang-kadang, Allah, ya Allah, capailah cita-cita beliau lah untuk memimpin negara kita. Okay, apa lagi? Apa ni? Salam Anwar pejuang sunat sebab itu dia susah nak di PM. So macam itulah kalau tengok daripada komen-komen yang saya baca lah dalam YouTube saya. Malaysia ni susah kalau nak hidup lurus, nak bersih diri daripada segala-gala. Rupanya pemimpin-pemimpin politik ni susah. So banyak sangat orang panggil apa, kepentingan selain daripada kepentingan politik, kepentingan individu, kepentingan diri. Salim, kalau Anwar je jahat sekejap, kalau Anwar sekejap je dah jadi PM. Ya, betul. Kalau dia tak berpegang pada prinsip beberapa kali macam dia ulang cakap, dah lama dah jadi PM. Waktu zaman tahun 98 sebelum ditendang oleh Mahathir pun, kalau dia ikut apa cakap Mahathir nak, dah boleh dah jadi PM. Tapi sebab dia berpegang kepada prinsip, berpegang kepada kepercayaan dia, itu susah. Susah nak survive pegangan politik macam Anwar Ibrahim sekarang ni. Okay. Yes, reform PM. Maybe dunia lot seperti Turki akan mendekati Malaysia. InsyaAllah Malaysia akan sebaris maju. Ya. Saya sangat setuju dengan Wami. Betul. So kalau tengok sejarah Anwar waktu 12 tahun di Menteri Kabinet sama Mahathir, beliau adalah seorang yang betul-betul sebagai ahli politik lah. Dari segi pegangan dia, dari segi moral dia, dari segi cara pemikiran dia, pendapat dia. Mana ada lagi kita tengok sekarang ni yang setara dengan Anwar Ibrahim. Betul kan? Walaupun dia bukan latar perniagaan, kita tengok macam mana dia menguruskan negara kita, menjadi Menteri Kewangan. So, itulah. Mana lagi? Mahathir dalam 2 muka. Bukan 2, lebih 3-4 muka lagi. Betul tak? Generasi muda seperti ramai tidak mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul. Baik itu kadang-kadang saya cungkir balik video-video lama, informasi, saya try fokus part-part mana. So betul. Saya nak apa yang kita boleh buat lah. Kita nak ramai orang kenal siapa Anwar Ibrahim. Jangan kenal kat luar, Anwar ni, liwatlah Anwar ni apa benda lah. Okay. Kita nak ramai orang kenal dia, siapa dia, sejarah dia, belakang dia sebelum zaman dia ABIM, zaman dia bersama UMNO, zaman dia penjara, zaman dia itulah. Macam video terbaru ni saya tengah buat ucapan berapi dia dekat Masjid Negara tahun 98. Oh, saya rasa antara ucapan yang paling berapi lah, hebat betul. Nanti saya tengah edit nak siapkan ni. Okay, The Foundation. Ramai takut rasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM. Tak apa rasa.
yang Datuk Seri Anwar simpan tu. Ya, betul. Bayangkan kalau Pakatan Harapan tidak mengambil alih pada tahun 2014 ni. So, anda percaya, tuan-tuan percaya tak? Kes Anwar, kes Zahid akan terbuka macam sekarang. Kes YMDB terbuka akan, tak silap, akan simpan itu, diam macam tu. Even sampai sekarang ni macam kita tengok macam mana Najib dah didapati bersalah, semua kes pun masih lagi berdiri tegak tanpa rasa malu kepada rakyat, pada walaupun dah nampak sah. Saya tengok saya buat 2-3 video mengenai Najib masih lagi penyokong-penyokong duk bosku lagi tanpa rasa malu, tanpa rasa moral, So ke arah mana dia ni nak bawa kita lah pergi ke hadapan dari segi moral, dari segi prinsip kehidupan, prinsip moral yang baik, rasuah pecah mana, ya. Okay. Generasi muda seperti saya ni senang kena tipu oleh UMNO dan PAS, mereka kurang adab. Tengok aduh, betapa banyak talam yang tadilah talam dua muka. Tengok macam mana contoh PAS lah, 2-3 video saya buat kan, macam mana maki hamun DAP sekarang, macam mana ni lah mengutuk, menghentam sampai kita tak sanggup nak dengar DAP. Sedangkan dulu tahun PRU 13 dulu 2012 ni, dia orang satu meja, satu pentas, satu gabungan. Tengok waktu tu Lincik Siang berpeluk dengan Adi apa semua. Sekarang ni tengok apa dia orang cakap tentang DAP, tentang Leguan dengan ni. Macam sejarah tu boleh dicat hitam macam tu je, kan? Apa lagi? Bill Archana. Kehidupan ni bagi saya isu yang dimainkan oleh whatever lah, benci DAP, komuni apa, it's all about politik. It's all about kepentingan politik pemerintah. Apa dia nak buat kat DAP sebenarnya? Nak tenang mereka keluar, nak buang Malaysia. Come on lah. Dia orang rakyat Malaysia, dia orang nak hak setiap orang apa semua. Macam contoh yang besar ni. Penang dikawal, diperintah oleh DAP. Semua. So kita nak jadikan apa? Nak tenang Pulau Pinang jadi macam Singapura. Kita tak mengaku itu Penang sebagai daripada negara Malaysia. Come on. So, suka tak suka, kita kena terimalah hakikat bahawa politik kita dengan orang Melayu kita 65%, Cina 30%, kita terpaksa berdiri dalam satu sistem pemerintahan. Kita tak boleh Melayu saja memerintah Malaysia ni. Osak negara Malaysia. Okey, apa lagi? Makin banyak ni. Oh, sudah ada 54 orang dah. Okey. Alhamdulillah lah. Kali pertama sudah ada 53 orang, 54 orang follow. Okey. Saya tidak semasa ni Soleh Halim, tidak juga Aziz semasa Pakatan Harapan, ramai lagi menyokong dia di masing. Ya, saya sokong, bukan saya setuju, ada juga pegangan isu-isu yang saya tak setuju tentang apa-apalah, macam raya, saya tak kenal. Going ada juga 2-3 pegangan dia yang kita tak apa nak setuju, bila cerita lebih-lebih pasal apa, saya tak setuju. Tapi secara keseluruhannya, okey, demi kepentingan dia orang dan kepentingan parti dia orang, ya. Rahim Kaf ni saya pun tak pasti. Memang dulu dia antara yang hebat lah waktu reformasi dulu. Dia tak silap tu time tu dia lari ke Indonesia. So tak tahulah, saya pun lama tak dengar. Waktu tu bila regional kajian tengah mencari. Itu sebab Datuk Seri masukkan Soleh ni orang Melayu dalam DAP supaya DAP akan disokong oleh orang Melayu. Dia sebenarnya sokong ni, masuk sokong tu macam mana? Sokongan dari segi politik ni
kita terpaksalah terima hakikat. Kita terpaksa berkongsi kuasa dengan bangsa lain lah. Tidak boleh kita bangsa Melayu atau Islam saja merintah negara ni tamping perintah negeri, tapi kita tak nak dia menjadi sebahagian daripada Malaysia. Apa pilihan kita? So Mohsin Idris, ni baru hidup yang amat Datuk Seri Berhad, yang amat terbaik. Ya, kita minta macam itulah. Kami sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes. So ramailah kita sokong, kita doa kan. Dah 61. Okey. Saya target 1 jam ni. Sudah berapa? Sudah 18 minit. Okey. So, okey lah. Suasana malam ni sejuk, belakang gelap tu nampak. Belakang. So jangan dia nampak. Belakang. So jangan dia nampak apa-apa sudah kat belakang. Pengkhianat kena dibersihkan dari awal lagi. Ini pengkhianat ni ramai. Kalau tanya saya, salah satu pengkhianat geng-geng kartel lah. Saya rasa anak Ibrahim ni agak lewat sikit lah membersihkan kumpulan-kumpulan ni, sehingga mereka ni mengumpul satu kuasa sebesar tu, mereka mengkhianat Anwar dan keadilan. Tapi tak apalah, kadang-kadang apa-apa pun keadilan Anwar kena move forward lah. Hanya mendengar cakap-cakap orang macam boleh, tapi yang terang-terang merompak negara tu masih sanjung. Itulah di sanjung pelik. Pelik rakyat Malaysia pelik. Nak cerita you, dalam YouTube saya ni, dia ada satu section komen yang jadi spam. So, orang lain tak boleh baca. Dia masuk saya tu, beratus-ratus komen spam ni. Kebanyakan yang menghina, macam-macam perkataan yang mengutuk Anwar Ibrahim lah kadang-kadang. Mahathir ke apa semua, benda tu tak keluar. So, YouTube ni dia ada sistem yang dia boleh block mana-mana kata-kata yang menghina sesuatu bangsa, menghina seorang individu, dia tak akan keluar. So, benda tu akan masuk dalam sistem sebagai spam. So, saya boleh monitor, saya boleh tengok, saya boleh decide nak release tak nak release. So, kebanyakan saya tak release lah. Kadang-kadang tak sanggup dengan perkataan maki hamun, bahasa yang kadang-kadang kita tak sanggup nak dengar. Okay. So, ingatlah, siapa-siapa yang nak komen-komen lebih-lebih tu, ada perkataan-perkataan yang YouTube tak akan lepaskan. So, okay. Kadang komen panjang-panjang tengok buang masa tapi tak boleh keluar. Orang lain tak boleh kongsi. So, komen-komen dalam YouTube ni, biarlah sederhana, fair. Jangan guna term-term yang masa tapi tak boleh keluar. Orang lain tak boleh kongsi. So, komen-komen dalam YouTube ni, biarlah sederhana, fair. Jangan guna term-term yang kau pun berapa kali YouTube block tau. Thumbnail lah macam-macam. YouTube block. Saya kena redo balik. Okay. Hafizi Hairi. Ni pun baru muncul ni. So, terima kasih Hafizi. Saya sokong minat leadership Anwar yang tegas dengan prinsip. Ya, betul. Saya pun sama anda. Saya berharap Anwar Ibrahim dapat jadi PM dalam masa terdekat, tapi saya ada persoalan. Dari pendapat Tuan, siapakah yang layak menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Secara terus terang, saya ada harapan Nurul Izzah untuk menjadi pemimpin besar kita satu hari nanti. Gantikan Anwar Ibrahim. Nurul Izzah. Kalau biasa dengar dia punya drama, pendapat dia punya ni, saya antara penggemar politik. Setelah mungkin satu hari kita ada Menteri Wanita pertama. Kalau dulu Wan Alizah, bila Agung tanya dia dengan Mahathir, jadi dia tak nak dia bagi ke Mahathir. Saya rasa macam silap lah. Misal sepatutnya Wan Alizah jadi Perdana Menteri dalam itu. Okay, saya setuju Hafizi. The Foundation, bila Hafizi nak comeback? Hafizi Ramli ni, kalau tuan-tuan yang tak perasan, tak notice, dia jadi ahli parlimen Pandan dulu. PRU 14. Dia banyak membangkitkan isu-isu YMDB dalam parlimen.
2011, 2012 bersama UMNO, dia dah bangkitkan isu-isu ni, betapa dia risau apa yang Najib buat waktu itu. Lepas tu isu-isu Pelda, isu-isu apa lagi? Apa ni? Lembu kondo, you know, untuk wanita tu. So saya rasa pengorbanan dia waktu PRU 15, 14 memang banyak. Tapi saya rasa sebab dia tidak mahu bertanding PRU baru ni 14 tu, sebab dia tahu Pak Mahdi masuk. Dia ni berpegang pada prinsip, dia antara orang, bagi saya, dia tak percaya dengan Mahdi. Sebab itu dia mengundur diri. Okey, sebab itu dia mengundur diri. Mahdi. Sebab itu dia mengundur diri. Okey, sebab itu dia mengundur diri. Tak mau. Betul apa yang dia percaya tu betul. Apa yang berlaku memang berlaku. Okey, tengok apa yang dah Mahdi buat pada fikiran, pada Pakatan Harapan, pada anu. So, saya percaya he will come back. He will come back. Maybe next election, maybe lepas ni kalau apa-apa Wan Rizah keluar berhenti, pandan tu akan pulang balik kepada dia. Okay. Jadi saya setuju. Dan Remi. Wah, ni pun baru. Selamat datang Remi. Datuk Seri Anwar mantap. Harap satu hari Anwar jadi PM. Ya, kita doa lah. Amin ya. Mohsin Idris juga pun baru muncul ni. Tadi saya sokong pikat terbaik dari Johor Bahru. So Mohsin, terima kasih. Deal Arcana memang duri dalam daging politik Malaysia adalah atuk. Apa lagi kita nak pakai? Duri dalam daging, alam dua muka, apa lagi? Macam peribahasa yang melambangkan pribadi yang buruk. Katanya saya tu semua boleh kita halalkan kepada atuk ni. Okey. Ada di Sabah pun dia kasih pecah. Memang dah habis. Ni Muhammad Safwan Suti. Dia pun baru muncul. Salam Tuan. Ya, salam. Ada peluang ke Datuk Seri Anwar jadi PM dalam keadaan sekarang? Bagi saya, pendapat saya, peluang itu tetap ada. Kita cerita macam kita cerita apa kemungkinan berlaku. Apa kemungkinan yang berlaku kalau Anwar dapat berjumpa dengan Agong dan menunjukkan apa-apa bukti lah yang beliau mendapat majoriti dalam parlimen. So macam itu hari dalam video saya tu, Rudi Moni sebagai seorang lawyer lah, dia kata kemungkinan yang terbaiknya lah kalau gentleman macam dekat Korea, negara luar, Muhyiddin akan letak jawatan, dia serah kepada Anwar Ibrahim lah. Tapi duk harap lah dengan keadaan sekarang, dengan orang panggil pertaruhan besar, jangan duk harap lah maruah orang Malaysia macam tu lah menyerah kursi kepada Anwar sebab dia tahu dia tak dapat sokongan. So kemungkinan yang kedua, dia buat undi dalam parlimen. Undi tu katakan betul Anwar mendapat sokongan majoriti. So Muhyiddin dia ada dua pilihan. Dia akan serah pada Anwar ataupun dia buat pilihan raya umum. So, dalam keadaan sekarang saya rasa kemungkinan besar pilihan raya umum tidak akan dibuat. Kalau kita tengok pilihan raya negeri Sabah pun sudah cukup memberi kesan yang besar dari segi wabak COVID-19 ni. Kita tengok sangat serius. So untuk mengadakan satu pilihan raya yang umum seluruh Malaysia, saya rasa untuk dalam keadaan sekarang saya rasa tidak ada kemungkinan. So kalau dibubarkan, bayangkan pilihan raya mesti diadakan dalam masa 60 hari.
2 hari dengan keadaan sekarang. So, bayangkan. So, dan yang paling kemungkinan ketiga, kita akan hidup macam ni lah. Dilupakan apa yang Anwar claim dia ada majoriti, dilupakan apa bukti-bukti, didiamkan. So, sidang tergempar pun dia tak akan buat macam dulu. Dia tak akan benarkan undi dalam parlimen. So, macam itu hari Mahathir dah orang apa? Masukkan usul undi tu dia, mana ada dimasukkan 20 hari kita bersidang pun tak juga ni. Okey, apa lagi? Sabah pun kasih tahu. Salam tuan, ada pula tuan ni. Okey. Tun M bila nak bertaubat tak takut ke dia siap hidup menjatuhkan orang? Allah. Aduh, kadang-kadang kita fikir, saya lalu cakap kenapa Tun Mahathir diwujudkan, dihidupkan bersama kita. Dengan keadaan umur dia, dengan keadaan fizikal dia masih lagi tegas bercakap. Beberapa orang kita tak suka, benci lah macam-macam. Kenapa Tuhan wujud dia dalam kehidupan kita? So, saya pandang dari satu sudut, dia sebagai ujian untuk kita semua, ujian untuk kita berfikir, ujian untuk kita tindakan. Apa yang kita nak buat? So, kita anggap dia tu satu benda yang wujud Tuhan wujudkan untuk rakyat Malaysia. Kita tak ada kuasa untuk nak menutup dia, nak buat sesuatu untuk dia. Apa kita ada kuasa? Kita maki hamun je. Okey, Nash. Hai, ini orang favourite saya ni. Nash Bushini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nash. Nash ni setiap kali video saya perasan dia mesti komen. So, dia komen banyak kali first lah. So, okey, cerita pasal first komen ni, saya 2 orang ke 3 orang. Saya dah bagi satu reward lah. Apa yang dapat komen first 3 kali. Tak sepertinya berturut-turut video, tapi saya notice kalau ada 3 kali komen-komen, saya akan reward. Reward ni, macam sebelum ni, saya nak you nak apa? You nak beli barang ke, ataupun saya cash value ke, saya boleh transfer duit ke. So, saya akan buat. So far 2 orang, 3 orang saya dah buat. Next salah seorang lah. So, itulah. So, pengomen channel saya, kalau ada notification tu, cepat-cepatlah post komen. So, saya akan notice dan insyaAllah saya akan reward. So, reward ni sebenarnya saya nak kongsi pendapatan YouTube saya dengan inilah semua penonton-penonton channel saya ni. So, Alhamdulillah, income YouTube saya ni boleh lah. Nak belanja open table ke, no problem. Okay. Okay, Nash. Mohsin Idris, hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik. Ya, Alhamdulillah kita minta. Anwar jadi PM berbanding media sekarang. That's the case. Kenapa ada 19 orang cakap tu? Kenapa ada 19 orang MP, ahli parlimen UMNO menyokong UMNO? Dia pandang itu lebih kepada strategi untuk Muhyiddin membubarkan parlimen. Bila membubarkan parlimen, so macam muafakat nasional, PAS dengan UMNO, time tu lah. Itu yang sebenarnya dia nak. Time tu lah dia akan tolak Bersatu ke tepi. Bersatu ni tak kuat, dia tak ada grassroots, dia tak ada cawangan dia dekat bahagian-bahagian dia tak kuat. Dulu pun dia survive waktu election 14 itu hari pun sebab sokongan Pakatan Rakyat, sokongan keadilan, sokongan apa tu, AP je. Dia tak ada orang, dia act UMNO tu berapa banyak dia bawa penyokong-penyokong dia yang ikut bersama Bersatu. So, kalau election PIU nanti, kalau PAS dengan UMNO betul-betul dia orang tak nak bersatu, memang akan bungkus satu. Percayalah, termasuk Almin kat Gombak ni, kawasan dia sebelah ni. Okay, apa lagi? Salam tuan, dengar BN nak keluar dari PN sebab tak setuju lantikan ketua menteri daripada Bersatu.
itulah, kalau tengok video saya tu, Zahid Hamidi memang antara orang yang sangat-sangat kecewa lah bila Bong Mokhtar tidak dilantik Ketua Menteri. Tapi aduh, come on lah, BN UMNO. Jangan fikir-fikir balik, dia tak tahu ke siapa Bong Mokhtar tu. Dia ada kes dalam mahkamah. Saya lagi. So, risiko dia untuk didapati bersalah, bayangkan Ketua Menteri didapati bersalah dengan kes rasuah. So, implication pada parti UMNO BN dia tu sepatutnya tak elok. Sepatutnya dia rasa kesilapan dia orang lah menamakan dia sebagai calon Ketua Menteri. Kalau orang lain menabung, mungkin peluang UMNO BN jadi Ketua Menteri tu jauh lebih besar lah. Untuk kemungkinan untuk yang di-Ketua sendiri pun benda-benda tu salah satu pertimbangan bila dia nak lantik jadi Ketua Menteri Sabah. Okey, salam tuan. Apa lagi? Ramai, PIU tak perlu diadakan sebab COVID masih menular. Wah ya, betul. Itulah. Apa pilihan kalau betul Anwar dapat majoriti kalahkan minggu dia sekarang? Election tu juga. Election Sabah tu, satu negeri pun dah cukup merisaukan keadaan dengan penularan kes-kes kan dah makin risau. KL pun dah start, Timur pun dah mana biji dah start close lah. Tadi News Central pun kosong je kata anak saya tunjuk sana. So dalam masa terdekat ni 5-6 bulan ni untuk election memang tak target 20 orang 30 orang dah cukup ni. First time saya live ni. Okay. So terima kasih. Kemungkinan sekiranya pertemuan dengan Agung Anwar gagal, boleh jadi pasangan plan untuk bajet ni berapa minggu lagi yang akan mengundi sebagai tanda protes. Sekarang kat parlimen ni, kalau rajin follow, dia protes pun dia ada prosedur. Dia kena buat usul. Usul ni tidak percaya. Macam Anwar, macam Mahathir buat. Sebelum persidangan dia dah buat. Dah diterima pun. Tapi untuk nak mengatur usul tu yang berapa, nombor berapa tu, yang menentukan dia tu Ketua Dewan. Dan Ketua Dewan itu Muhyiddin. Ingat So, benda tu dia boleh main game je dengan lah Anwar ke dengan Mahathir. Ingat sama macam usul UU 355 pas dimain oleh UMNO dalam parlimen macam tu lah. Tunggu sampai hari terakhir persidangan, last minute habis masa okey kita bawa ke persidangan yang selanjutnya, tunggu lagi 2 bulan 3 bulan, penghujungnya kosong. So okey, ini Zulkifli Romli. Ini saya kenal ni, orang Kedah, sebaik Abang Lim. Ini adik saya kat Kedah, hitam. Oh, okey Don okey tak? First time ni, Malim live ni. Tunjuklah. Dan bapak saya kat Kedah. Tunjuklah kat ayah tu. Kalau buat live cerita pasal politik. Cik Noriah, tak sabar nak tunggu Anwar Ibrahim berjumpa Agung. Ya, kita harap pertemuan itu dapat diadakan cepat mungkin lah. Nur Ismail, baru juga ni. Untuk Piala Merah Putih tak sesuai tukar kerajaan, tak sesuai. Tahu lah, sesuai tak sesuai tukar kerajaan ni. Kita pun ada baki 2 tahun lagi je, ada 5 tahun. Sekarang dah 3 tahun dah. Okay. Mungkin laju ni. Apa tuan-tuan bila diusul Syed Saddiq, ada cek tak untuk dalam 10 tahun sekarang? Ada cek tak untuk popular parti belia? Saya okey. Kita ni parti belia ke, parti apa ke? Apa yang dibuat ni, apa yang nak buat oleh Saddiq tu tak apa. Untuk satu golongan, untuk satu force. Mungkin belia ni kadang-kadang bawah 40 pun diketeri sebagai belia lagi. So bagi saya satu perkembangan lah. Tapi pendapat personal saya rasa Saddiq ni kalau nak maju ke depan, masuklah Parti Keadilan, insya-Allah. Mereka akan
bersama Anwar senang. You nak buat parti ni susah nak sampai nanti berebut kursi susah. Jentera you tak cukup untuk nak gerak dalam pilihan raya nanti. Sebagai orang asli dari Semenanjung, saya banyak tutang budi dengan Anwar sebab memberikan simpanan PSB yang digunakan oleh arwah saya untuk persekolahan kami lepas balik. Saya menyokong Anwar untuk PN. Ya betul. Kadang jasa Anwar ni dia bukan macam kajian sekarang dia bagi cash nampak, tapi sebenarnya tak ramai pun dapat. Saya cakap terus terang, saya tak dapat satu sen pun. Saya tak suka cakap dia, tapi saya tak dapat apa pun daripada apa-apa bantuan yang kerajaan bagi pun. Kecuali moratorium tu lah, tak apalah. Itu pun kurang lah. Tapi dari segi kewangan, saya tak dapat bantuan ke, tak apalah, mungkin anak-anak saya dapat, family saya dapat. Personally saya dapat, tak apa, saya taklah komplain, tapi itulah. So, Iza Mantep ni, ya betul. Banyak jasa Ibrahim lah. Kalau orang yang dia jadi menteri dulu kan, menteri pelajaran ni. Dan maksud saya usul kerja untuk bajet tahun depan, ada kalangan BN akan tolak. Bajet ni kadang-kadang dia bukanlah isu politik sangat. Bajet ni lebih kepada perbincangan untuk kepentingan. So, selalunya tak ada isu lah. Okay. Dia bukan isu kepentingan politik, dia kepentingan negara. So kebanyakan bajet-bajet ni bila bersidang parlimen tekak hujungnya tuju approve juga. Okey, Zil Akana sokongan UMNO terhadap Anwar memang gimmick untuk mendesak Muhyiddin. Ini betul. Itu memang rakyat boleh nampak. Lobak Man pun dah komen. Tapi Anwar cakap ada majoriti dan ianya dari UMNO itu adalah sesuatu yang ringgih. Maksud ringgih tu. Zil. So macam itulah. Dia sebenarnya nak desak tu. Dia bubar. Untuk dia orang ada election, ada PRU. Ingat kita rasa Perikatan Nasional ni orang UMNO BN suka ke? So, bayangkan dengan sekarang ni buat 35 kursi ni. You ingat orang BN, orang UMNO ni mau ke Muhyiddin jadi menteri sekali lagi? Sedangkan mereka jauh lebih banyak kursi, berapa 80 kalau dulu sekali, 60-70 kursi UMNO ada. So ingat dia mau ke? Jadi Presiden Bersatu nak jadi menteri sekali lagi. Itu Malaysia. Yang negeri-negeri lain pun sama juga. Macam kat Perak, berapa kursi Bersatu jadi ketua apa ni, Menteri Besar Perak? Korban. So okey. Apa lagi? Kita cerita politik, tak nak cerita pasal YouTube. So itulah dan medan ni nak cerita pasal pengalaman saya jadi YouTube. So tak apalah, sekarang ni YouTube saya pun lebih cenderung kepada politik. So tak apa-apa yang kita boleh kongsi, bercerita pasal politik. Sekarang ni kita kongsi ya. So okey, minum dulu. Kadang-kadang saya punya ni internet kat belakang ni slow sikit. Dia punya wifi ni pun kadang tak sampai kat belakang. Kadang-kadang dia lambat keluar kat sini. Nur Ismail, apa hadiah first comment? Okey, saya sudah bagi 2 ke 3? 2 orang. Next salah satu, 2 orang lagi ni. Okey. Itu hari saya bagi, you nak apa? You nak dalam bentuk apa? Barangan ke atau satu benda yang you nak beli ke, satu belikan order apa, ataupun senang ni apa-apa. Apa-apa ke, nak cash value ke, ada transfer duit ke. Just saja nak share saya punya pendapatan YouTube ni. Ataupun Nur Ismail nak apa-apa nak 200, 100, 200 macam tu. Value saya tak ada lah besar sangat. Tak macam Mr. Beast lah beli kereta. Apa? Mana tahu income kalau lepas ni lagi banyak, kita kongsi lagi pendapatan. So, you know,
So masuklah notification. So mana-mana yang rasa dapat post komen 3 kali tak mestinya berturut-turut, mana-mana ni kadang-kadang saya terlepas pandang, tolong beritahu saya, remind saya, insyaAllah nanti kita DM ke, WhatsApp ke, Facebook saya ke, kita akan selesaikan belakang. Okay, reward tu. Okay, tuan start YouTube scene bila? Okay, saya start 29 September 2019. So hari ini 29 September 2020. Genap 1 tahun dan itulah tujuan dia saya buat YouTube hari ini. So kalau kita tengok orang panggil apa? Saya punya subscriber call lah. 29 bulan saya start kosong. Saya pergi kursus bersama Kadok. Siapa yang follow Kadok tu, saya pergi kursus. Hari itu saya buka akaun Gmail. So saya jadi YouTuber hari pertama. So sekarang ni Alhamdulillah dah 33,000 masa 1 tahun. Okay. So view sekarang ni untuk hari ni dah dekat 9 juta. So okay kot 1 tahun dapat 9 juta So itulah pelan-pelan saya kira ini pun panggil apa? YouTube ni sebagai part time je. Untuk pengetahuan saya masih lagi kerja full time saya background saya ni civil engineer. So saya menguruskan 2-3 projek ni lah development. So YouTube ni petang-petang malam-malam weekend lah saya buat YouTube lah. Okay, makin laju pula. Harap anda ni dari PN teruskan untuk B40 seperti yang lakukan dulu sebab banyak membantu B40 seperti kami orang asal. BRIM, BSS dan BPN tak banyak membantu rakyat. Betul, kadang bawa bantuan yang makin susah, ekonomi makin teruk. So Brain Justin, okay, baru ni Amin Anwar Ibrahim PS9, okay. So kita orang kata wah cepatnya dapat subscriber ni macam ni. Kadang-kadang nak dapat 2 minggu lepas sehari 100, sekarang 2 hari 100. Tapi kalau ada video yang meletup, contohnya 3 hari Pak Lekang, dia boleh dapat sampai 700, 800 subscriber satu hari. So okay, saya punya prinsip lah. Kalau tengok ada satu YouTube saya buat mula-mula selepas dapat, okay, saya dah buat YouTube bulan 9 selepas. So 3 bulan saya dapat jadi yang monetize YouTuber ni lah. Monetize mean you ada masuk iklan, you dapat income, you register dengan AdSense lah YouTube tu. 3 bulan. So untuk nak jadi untuk siapa-siapa yang cita-cita nak jadi YouTuber lah. So requirement dia sekarang you mesti ada 1,000 subscriber dan 4,000 jam tontonan baru layak diterima masuk jadi YouTuber. Monetize YouTuber yang ada berbayar ni lah. Itu dia punya YouTube punya requirement lah. So 3 bulan saya kumpul daripada bulan 9, bulan Disember saya dapat. So Alhamdulillah lah dengan keadaan sekarang ni. Kalau dulu ranking saya dekat Malaysia lah. Waktu mula-mula start tu 13,000 dekat Malaysia lah. So sekarang ni Alhamdulillah dapat 2,000 lebih, 2,078. So okay, so terima kasih ni kepada semua subscriber, penyokong, penonton video channel saya. Itulah saya punya, okay, saya punya prinsip bila nak buat YouTube ni, you kena bayangkan you sebagai penonton. Apa yang you nak tengok daripada YouTube orang? You nak YouTube yang betul, yang berkualiti dari segi videografi, cerita tu betul, bukan tipu-tipu main-main, bukan tipu-tipu, bukan tajuk-tajuk yang surprise tapi dalam tak ada. YouTuber ni dia punya ilmu astagfirullah cukup banyak. Sekarang ni masih saya belajar ni macam mana jadi YouTuber ni. So yang pentingnya siapa yang jadi YouTuber lah,
buatlah satu video yang berkualiti. InsyaAllah orang akan datang cari. Okay, tu saya cakap, kadang-kadang video 3 minit, nak buat 3 minit. 6 jam kita perlukan untuk nak edit video tu saja. Nampak hasilnya mudah, tapi untuk nak susun setiap dia punya susunan video tu, cut and paste, editing, transition apa semua, data-data, semua mesti betul. Semua mesti betul. Dia tak boleh silap nama, silap pangkat datuk ke, silap jawatan ke, masalah. Okay. So, itulah. Boleh detail insyaAllah. Okay. Wah, cepatnya tuan. Okay. Okay lah, tak ada cepat sangat. Tak sampai setahun. Mungkin sebab dia selalu update isu-isu semasa. Ya, itulah isu-isu yang rasa panas hot lah. Okay. Sometimes saya fikir macam mana nak jadi, nak up kat subscriber. Itulah. You kena buat ikhlas, you kena pelan-pelan. Dan you kena try banyak. Kena masuk dia banyak cubaan-cubaan. Lepas tu kena tengok, you cuba jadikan lain daripada orang. Orang boleh buat video ceramah ke, video live kopi lah, tapi untuk ni kena fikir something yang different. Dia tak apa ambil masa video 3 minit, 6 minit. Orang kadang video tu boleh buat 2 minit je. Ambil video YouTube live, cut masuk, buat dah upload. Tapi kita nak buat untuk level kita, untuk kita punya quality kita sendiri. So, tak apalah. Pelan-pelan insyaAllah akan dapat subscriber. Okay, tolak aja Nur Zali Makzan. Okay. Tolak aja pembentangan bajet dengan sebagai tanda Muhyiddin tak cukup sokongan di parlimen. Anda kalangan PN pun kata akan tolak. Anda kata pertemuan dengan BDP masih gagal. Kadang bajet ni kita tak boleh. Sebab yang pentingnya bajet ni untuk rakyat. Kalau tidak di approve tidak oleh semua orang, kesan dia kepada negara tak apa elok. Kadang ni bajet ni dia pun tak boleh main-main. So sebab itu bila masuk dalam parlimen, macam dia cakap tadi, pangkang kerajaan bertekak maki-maki hamun hujungnya approve juga, dapat juga diluluskan juga. Tuan ada company sendiri atau bekerja dengan orang lain? Okey. Saya bekerja dengan orang lain. Saya tak ada company. Kadang ada company ni pun banyak masalah juga nak mengawal kan. Dulu saya kerja, background saya dalam civil engineering lah. Sudah 30 tahun lebih saya kerja banyak dalam di pembinaan lah, bersama konsultan, bersama construction. Banyakkan dalam ni lah, construction industry lah. So sekarang ni sebagai project manager lah untuk ada 2-3 projek condo development sebagai project manager, project consultant macam tu lah. So insyaAllah lagi sihat, selagi mampu bekerja, kita kerja lah kan, duduk rumah kadang tak tahu nak buat apa. Okay. Cik Noriah, negara kita sangat-sangat memerlukan anual sebab ekonomi Malaysia semakin teruk. Saya setuju dengan apa Cik Noriah lah. Tahu lah, saya tak apa nak berkenan sikit cara pemerintahan Puan Muhyiddin terutama dari segi inilah belanjaan negara ni. Dedah sana, dedah sini, tipu sana, tipu sini kan. Again, dia punya hasil dia apa yang sampai kepada rakyat tu tak cukup. Macam cakap lah, dibagi ikan or dibagi jala pancing. You know. Nah. Niza Matep. Semoga Tuan terus berjaya sebagai YouTuber di masa hadapan. Teruskan dengan konten-konten yang berguna untuk membuka mata-mata rakyat yang dibutakan oleh media seperti TV3. Good night sir, okay. Good night. Terima kasih, insyaAllah saya akan buatkan. Sekarang dah pukul berapa dah? Okay. Saya bajet saya pukul 1 jam lah. So kita ada lebih kurang 7 minit lagi. Okay. So siapa ni?
Niza, okay, good night. Brian, nak jadi YouTuber untuk monetize memang kena usaha keras berjam. Tahniah tuan, betul. Betul. Saya tengok ramai juga yang dapat monetize tapi nak survive, nak bertahan tu susah. Okay. Untuk pengetahuan lah, tuan-tuan semua yang tengah menonton ni. Saya tengah buat video actually. Berapa pendapatan, berapa yang YouTube bayar untuk view satu video. Tahu apa? Setiap 600 tontonan cara purata lah, YouTube bayar RM1 Malaysia. Ya, RM1 Malaysia. So, bayangkan. So, kalau you boleh maintain RM6,000, RM10. So, RM60,000 view per day, you dapat RM100. So, kalau RM600,000, dapat RM1,000. Itulah. So, every saya lebih kurang 50-60 boleh lah setakat panggil apa. Dia breakfast, dia kopi, dia belanja orang makan. Okay, itulah. Zil, thank you tuan atas sharing mengenai macam mana pengalaman jadi YouTuber. Ya, itulah. Dan yang ilmu ni ya, Zil dan Brian lah. Zil, Brian. Okay. Jadi YouTuber ni itulah saya cakap dia. Elok-eloknya bermula dengan you pergi kursus lah. Banyak ada YouTuber-YouTuber yang top dia bagi kursus. Macam mana nak jadi YouTuber? Start up tu you kena buat betul. Saya actually sebenarnya saya terima kasih kepada Kadok, mungkin pasal Kadok. Dia ada banyak buat kelas YouTube. So daripada beliau lah, saya sampai sekarang saya masih ucapkan terima kasih kepada Kadok. Dialah yang menyalakan keinginan saya ni untuk nak jadi. Pergi kursus dia 29 bulan tu saya pergi kursus. Dari itu saya buka akaun baru untuk nak jadi YouTuber. So banyaklah ilmu tu macam mana nak register akaun, nak buka akaun. Benda-benda asas ni so sangat-sangat penting. Dan bila jadi YouTuber ni, Masya Allah, dia punya ilmu YouTube ni macam mana you nak set up akaun lah, macam-macam, social blade lah, banyak. Nak set dia punya tag lah, tajuk, title lah, thumbnail lah, semua kena buat betul. Untuk nak push, nak attract penonton-penonton tu. Thumbnail tu nombor satu. Thumbnail dan tajuk tu antara benda yang paling penting untuk orang nak tengok video kita. Okay? Dan ingat kita jangan sesekali tipu penonton. Tahu you tipu sekali kadang you tengok tajuk, gambar, thumbnail lah. Oh, pergi mancing ikan besar. Tengok dalam video satu tak keluar ikan. Tak boleh. Sekali orang block. Dia bukan nak cakap, you video-video politik ni, dia tengok ada 2-3 orang video. Tajuk hebat, sensasi. Tapi di dalam kosong. At the end dibaca komen orang maki. So saya tak mau macam tu. Okay. Dan ni lebih kepada share ilmu, share pengetahuan politik lah, tak kisahlah. Itu sebagai apa-apa konten lah. Mancing ke, masak ke, apa benda, sukan ke. Dan saya ulang balik bila ingat di YouTube tu, YouTuber, you mesti buat sesuatu yang you rasa itu yang you nak. Kan? Kita tak berapa average orang tengok YouTube per video. 1.5 minit saja. Kita tahu berapa persen subscriber yang tengok video setiap kali. Kalau dulu saya start dengan 5%, 6%, 7%. Sekarang ni saya ada subscriber 33,000. Subscriber saya yang tengok video saya ni 13-14% saja. Yang baki tu 86%, 80% tu bukan subscriber. Okay. So tu penting tu tau. Tak apalah, sebenarnya makin up kita punya subscriber tu,
daripada 8, 5 sekarang dah 14, 15. So kita nak maintain. So saya rasa lah, so malam ni kita buat video live ni, walaupun tak ramai, saya dah target lah 50 orang dalam tadi, bayang-bayang 80 orang, dah cukup. Saya rasa cukup. Pertama kali share. So, Zil, Ryan, kalau betul-betul nak jadi YouTuber, go ahead. Baca ilmu, pergi kursus, insyaAllah. Tak apa yang nak halang untuk orang untuk berjaya nak jadi apalah YouTuber. Okay, Zil, terima kasih. Semoga Tuhan diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okay, ada 1 minit lagi. Minta maaf tuan-tuan, kita berhenti pukul 1 tepat. Dan InsyaAllah pada masa lagi kalau ada sambutan daripada tuan-tuan semua, kita akan buat video live lagi. Ada lagi nak tanya pasal Nur Halim, Maziah Nur Halim ni. Dari pengalaman Cik Halim macam boleh rasanya boleh jadi YB sama Datuk Seri Amalan berjuang membela rakyat macam mana? Saya jadi AB ya? Saya jadi YB? Tak maaf. Dia tak ada cita-cita ke arah tu. Dan saya rasa saya bukanlah ada pakat menjadi YB. Apa saya jadi apa saya ada sekarang, jadi YouTuber dan jadi ini dah cukup lah. Biarlah orang lain buat bahagian dia lagi politik. Dah lewat dah pun. Dengan umur sekarang ni rasa dah lewat lah untuk jadi ahli politik. Okay. Masa dah hampir 1 pagi. Besok saya kerja. So, semua yang datang muncul bersama saya malam ni, saya ucapkan berbanyak terima kasih. So, memang ada banyak juga kita share sikit banyak mengenai politik masa, politik Anwar Ibrahim, dan juga sedikit mengenai YouTube. So, mungkin lain masa kita jumpa lagi. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang datang malam ini dan yang mendukung saya selama ini di YouTube. Dan majulah negara kita. Dan kita berharap apa yang kita nak, apa yang kita doakan, terutamanya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, insyaAllah Tuhan akan makbulkan beliau dilantik untuk memimpin kita semua dan memimpin rakyat Malaysia. Saya percaya kalau dia diangkat, saya dia akan membawa kita ke satu tahap yang jauh lebih baiklah daripada dengan keadaan negara kita sekarang. So, okay. Saya nak sambung lagi tapi tak apalah. Untuk kali ini kita berhenti setakat ini. So, Nash last kali. Okay lah, Nash Bush ini. So, terima kasih semua. Okay. Saya nak jumpa ni Muhammad Yusof. Sebenarnya tak muncul malam ni. Itu antara orang yang saya nak berborak sikit, Muhammad Yusof. So, saya sangat suka dengan komen-komen Muhammad Yusof yang berkarya sikit. Terus pasal saya selalu pinkan dia punya komen tu. So, saya rasa komen Muhammad Yusof ni banyak bantu view video-video saya. So, Muhammad Yusof, kalau you dengar, tolong kontak saya. Saya ada satu reward special untuk anda. Okay. So, saya hargai pandangan komen. Memang berbunga-bunga bahasa-bahasa saya sangat suka. Saya rasa ramai juga pengomen lain pun suka dengan Maksud kita ni. So, okay Maksud. Nanti kita kontak-kontak. Saya ada satu reward untuk anda. So, jangan lupa yang lain tu. Kalau komen first tu 3 kali, not in particular, not in serious anytime. Kalau saya terlupa ke, tolong remind saya.
saya ada sesuatu untuk anda semua. So next pun semua ada lagi, insyaAllah, jangan risau. Mungkin kita start dengan jumlah yang ni, insyaAllah lagi banyak ni kita akan kongsi. Okay. Okay. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam reformasi untuk semua penyokong-penyokong keadilan yang nakkan kita, negara kita ke arah jauh lebih baik dari sekarang. Okey, salam reformasi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya minta maaf kalau ada apa yang tersilap, terkasar bahasa sepanjang 1 jam kita bersama.